Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan program latihan yang dibina oleh kumpulan kami yang bertajuk Program Pemimpin Masa Depan. Yang berikut merupakan ahli-ahli kumpulan kami. Seterusnya, saya akan memperkenalkan program pemimpin masa depan iaitu Future Leaders Training Program kami. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran kepimpinan pekerja bagi melahirkan bakat-bakat pemimpin yang berpotensi dan mahir dari segi pengurusan untuk memimpin pekerja. Program ini akan dijalankan sepanjang 4 hari. Antara kandungan yang terdapat dalam modul latihan kami ialah terdiri daripada 4, iaitu komunikasi berkesan, pengurusan konflik dan penyelesaian masalah, pengurusan masa dan produktiviti, dan terakhir ialah kepimpinan dan motivasi pasukan. Modul-modul tersebut membolehkan pekerja mempelajari pengetahuan dan kemahiran-kemahiran kepimpinan yang diperlukan dalam pasaran kerja. Antara objektif bagi program pemimpin masa depan kami, yang pertama ialah menilai keberkesanan pekerja, berkomunikasi secara berkesan dan menyampaikan maklumat dengan benar dan tepat. Yang kedua ialah mengenal pasti sejauh mana kreatif pekerja dapat berfikir secara terbuka dan di luar kotak untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Objektif yang ketiga ialah menganalisis cara dan teknik pengurusan masa yang digunakan oleh pekerja untuk menyelesaikan tugas pada masa yang ditetapkan. Yang terakhir ialah menilai kepimpinan yang ditunjukkan oleh pekerja sepanjang program pelatihan yang dijalankan. Seterusnya ialah peserta sasaran kami. Peserta pertama ialah pengurus pertengahan, kedua ialah pengurus baru dilantik, ketiga ialah calon naik pangkat, keempat ialah pekerja berprestasi tinggi seperti pekerja baru ataupun pekerja yang berpotensi memegang posisi kepimpinan. Penilaian keperluan latihan ataupun training need assessment adalah penting bagi sesebuah organisasi untuk menyematkan masa, wang dan menepati inspirasi pihak pengurusan. Antara contoh teknik yang telah digunakan dalam penilaian keperluan latihan adalah pemerhatian, soal selidik dan temu-duga. Pemerhatian adalah dapat menilai pekerja melalui aktiviti dan latihan yang diberikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Manakala dari segi soal selidik adalah untuk mengumpul data secara besar-besaran untuk menguji keberkesanan latihan dan aktiviti yang dijalankan. Manakala daripada sesi temu-duga dapat meneroka isu mengenai kekurangan. Seterusnya, saya akan membentangkan kaedah latihan yang dijalankan sepanjang 4 hari. Pada hari pertama, kami akan menjalankan modul komunikasi berkesan. Kaedah latihan ini ialah melalui bengkel interaktif yang terdiri daripada ceramah dan sesi soal-jawab supaya peserta berpeluang untuk menanya soalan yang mereka ingin tahu semasa bengkel. Selain itu, latihan ini juga mempunyai aktiviti permainan iaitu aktiviti debat berlawanan dan juga perbincangan dalam kumpulan supaya dapat meningkatkan interaksi antara peserta. Pada hari kedua pula, modul latihan yang dijalankan ialah modul pengurusan konflik dan penyelesaian masalah. Kaedah latihan ini juga seperti hari pertama iaitu mempunyai bengkel interaktif, aktiviti permainan iaitu seperti aktiviti jangan percakapan telur dan perbincangan dalam kumpulan. Tambahan pula juga mempunyai satu sesi simulasi bagi membolehkan peserta menggunakan teknik yang dipelajari dan diaplikasikan semula dalam simulasi tersebut. Pada hari ketiga pula ialah modul pengurusan masa dan produktiviti. Kaedah latihan yang dijalankan seperti hari pertama juga. Bagi aktiviti permainan yang dijalankan ialah aktiviti produktif dan kreatif bersama. Pada hari terakhir pula, modul latihan yang dijalankan ialah modul kepimpinan dan motivasi pasukan. Kaedah latihan yang dijalankan terdiri daripada bengkel interaktif yang mengandungi ceramah dan sesi soal-jawab. Selain itu, dalam aktiviti ini juga mempunyai ujian pengukuhan bagi memperkukuhkan ilmu peserta yang dipelajari sepanjang bengkel interaktif. Seterusnya, kami juga mempunyai aktiviti permainan iaitu seperti aktiviti I Am Your Leader dan yang terakhir ialah sesi perkongsian daripada senior yang berpengalaman dalam kepimpinan. Kandungan latihan modul yang pertama itu modul komunikasi berkesan akan dimulakan dengan sesi ice breaking di mana dua aktiviti dijalankan iaitu aktiviti charities dengan aktiviti build a tower. Kedua aktiviti ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kenalan antara peserta sebelum aktiviti latihan ini dijalankan. Seterusnya adalah ceramah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip asas, teknik-teknik dan cara berkomunikasi dengan efektif akan dijalankan. Seterusnya adalah aktiviti permainan iaitu aktiviti debate berlawanan. Setiap pekerja akan mempunyai kumpulan masing-masing dan setiap kumpulan akan dikehendaki untuk berhujah dari perspektif yang bertentangan. Jadi mereka akan diberikan masa yang mencukupi untuk menyediakan hujah yang kukuh. Kemudian, debat berlawanan ini akan dimulakan secara berpusingan. Selepas debat berlawanan ini berakhir, satu sesi perkongsian atau perbincangan akan diadakan bagi membolehkan pekerja berkongsi pengalaman dan pembelajaran mereka. Seterusnya adalah jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran ini membolehkan pekerja menulis apa kemahiran atau pengetahuan yang diperolehi serta cara-cara atau bagaimana mereka dapat
memperbaikikan kelemahan mereka pada aspek model pengurusan konflik dan penyelesaian masalah. Dimulakan dengan sesi ceramah 1, diikuti dengan ceramah 2, diikuti dengan aktiviti permainan dan perbincangan kumpulan. Dalam sesi ceramah pertama ini adalah pembelajaran berkaitan dengan strategi pengurusan konflik. Pembelajaran kajian kes lepas juga digunakan dalam sesi ini untuk membolehkan pekerja memahami dengan lebih mendalam. Dalam sesi ceramah kedua pula merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan strategi penyelesaian masalah. Pembelajaran kajian kes lepas juga digunakan. Aktiviti permainan yang dijalankan dalam modul ini adalah aktiviti jangan pecahkan telur. Setiap kumpulan akan dibekalkan beberapa telur pergagasan rawak seperti pita pelekat, kotak, penyetup minuman, tali, kertas dan lain-lain. Pekerja-pekerja dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk membincangkan atau mendapatkan satu cara terbaik untuk melindungi telur tersebut daripada pecah apabila dijatuhkan dari ketinggian meja ke lantai. Seterusnya adalah perbincangan kumpulan. Perbincangan kumpulan ini diadakan untuk membolehkan pekerja menjalankan perkongsian dengan apa kemahiran atau pengetahuan yang telah dipelajari dan bagaimana mereka akan melaksanakan atau menyelesaikan sesuatu konflik atau masalah dalam masa depan. Di samping itu, modul pengurusan masa dan produktiviti akan dimulakan dengan sesi ceramah pertama, diikuti dengan sesi ceramah kedua, aktiviti permainan dan perbincangan kumpulan. Sesi ceramah pertama dalam modul ini adalah berkaitan dengan prinsip asas pengurusan masa dan penetapan prioriti. Seterusnya dalam sesi ceramah kedua ini adalah pembelajaran berkaitan dengan teknik dan alat pengurusan masa untuk meningkatkan produktiviti pekerja. Pekerja-pekerja akan diberikan masa untuk menjawab soalan yang disediakan oleh penceramah seperti situasi-situasi yang perlukan pekerja untuk menyesuaikan masa atau menyusunkan masa dengan kemahiran yang telah dipelajari oleh mereka. Seterusnya adalah aktiviti permainan. Aktiviti produktif dan kreatif bersama telah dijalankan dalam modul tersebut. Alat-alat seperti kertas, surat khabar dan selotip akan diberikan kepada setiap kumpulan. Mereka perlu menggunakan kertas surat khabar tersebut untuk membentuk seperti tali untuk membolehkan semua ahli kumpulan berjalan di atasnya. Ahli kumpulan perlu berbaris di dalam satu barisan daripada titik A ke titik B dalam masa yang ditetapkan dengan kertas surat khabar tersebut tidak putus. Seterusnya, perbincangan kumpulan diadakan bagi membolehkan pekerja-pekerja melakukan perkongsian dengan kemahiran atau teknik atau cara yang telah dipelajari dalam hari tersebut untuk meningkatkan kefahaman mereka dengan lebih mendalam. Akhir sekali, modul kepimpinan dan motivasi pasukan dimulakan dengan sesi ceramah, diikuti dengan ujian pengukuhan, aktiviti permainan, perkongsian dan pengalaman. Sesi ceramah yang diadakan adalah berkaitan dengan kursus teori dan kemahiran pengurusan serta kepimpinan organisasi. Selepas sesi ceramah itu, ujian pengukuhan akan diadakan untuk menguji keberkesanan ceramah tersebut sama ada pekerja memperolehi pengetahuan yang disampaikan dengan berkesan atau tidak. Seterusnya adalah aktiviti permainan. Aktiviti I Am Your Leader akan dijalankan di mana beberapa cawan, kertas, selotip, kain dan bahan lain akan disediakan kepada setiap kumpulan. Aktiviti ini dijalankan di mana seorang pekerja akan dipilih sebagai ketua kumpulan. Dua daripada ahli pasukan tersebut perlu menutup mata dengan kain yang diberikan, manakala ahli pasukan yang lain perlu menutup mulut dengan menggunakan selotip. Ahli pasukan perlu memindahkan cawan yang berisi air dengan menggunakan kertas dari titik A ke titik B. Manakala ketua kumpulan adalah bertindak sebagai pemandu arah. Selepas aktiviti ini dijalankan, sebuah perkongsian pengalaman akan dijalankan. Tetamu-tetamu yang dijemput untuk memberikan perkongsian pengalaman ini akan memberikan pengalaman mereka menjadi pemimpin pada masa dahulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pekerja kita untuk berani dan berusaha bagi menjadi pemimpin. Seterusnya, kaedah penilaian keberkesanan latihan yang digunakan untuk menguji keberkesanan latihan yang dibina oleh kami adalah dengan menggunakan kaedah penilaian formatif. Sebelum penilaian ini dilakukan, kita hendaklah mengenal pasti apakah objektif setiap modul yang ingin dicapai, iaitu menguasai teknik komunikasi yang jelas dan berkesan, menguasai strategi pengurusan konflik dalam situasi pekerjaan, menguasai kemahiran untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah yang kritikal dengan berkesan, menguasai kemahiran untuk mengetahui sebuah kumpulan dan memberikan motivasi kepada pekerja. Dengan ini, penilaian formatif ini dapat dijalankan dengan cara-cara seperti jangka pembelajaran, perbincangan berkumpulan dan soal selidik pendek. Seterusnya, cadangan penambahbaikan program untuk masa akan datang. Cadangan pertama yang harus dipertimbangkan ialah program mentor-mentee. Peserta yang telah menamatkan program boleh menjadi mentor kepada peserta baru. Peserta baru akan mendapat bimbingan secara langsung dan kemudian mentor dapat memberikan panduan, sokongan dan nasihat praktikal kepada mereka kerana ia akan membantu mereka mengatasi cabaran yang dihadapi dalam pembangunan kepimpinan mereka. Seterusnya, penilaian 360 darjah. Setelah maklum balas berkaitan kemahiran kepimpinan dikumpul dari rakan sebaya, pihak bawahan dan pihak atasan, sebuah analisis harus dijalankan berdasarkan maklum balas tersebut.
kerana perkara ini dapat membantu memberikan pandangan yang lebih menyeluruh berkaitan prestasi kepimpinan, isu yang dihadapi oleh pekerja dan bidang yang harus ditingkatkan. Sekian, terima kasih.